Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab Munyatul Musalli iaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah Ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, yakni daripada 12 perkara yang perlu dikerjakan, perlu diketahui dan dikerjakan supaya menyempurnakan sembahyang, ialah wuduk. Kerana Nabi SAW bersabda, yang maksudnya tiada sembahyang melainkan dengan bersuci. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Abu Daud, Miftahus salah at-tuhur. Kunci kepada sembahyang itu ialah at-tuhur, yakni bersuci. Baik, bila kita sebut wuduk ni, dia adalah merupakan cara mengangkat hadas kecil lah. Mengangkat hadas kecil, maknanya sebab hadas kecil ni ialah keadaan kotor. Keadaan kotor maknanya dari segi ruhi kita lah, dari segi roh kita yang kotor. Iaitu apabila tidak ada wuduk. Bila ada wuduk maka dikatakan suci. Jadi untuk kesempurnaan wuduk ni dia mestilah ada beberapa perkara. Dia ada berkaitan dengan beberapa perkara supaya wuduk ni sah. Yang pertama, kita kena ada ilmu lah tentang wuduk. Dan ilmu tentang wuduk ni dia berkaitan dengan air contohnya. Sebab wuduk ni dengan menggunakan air. Maka kena tahu tentang air. Air yang macam mana yang boleh berwuduk. Maknanya air mutlak lah. Air mutlak ni ialah air yang tahir, yang dia suci, mutahhirun, dan dia menyucikan. Kalaulah kita berwuduk dengan air mustakmal contohnya, maka tak sah wuduk. Bila tak sah wuduk, maka tak sah sembahyang. Bila kita berwuduk dengan air yang tidak mutlak, maka tak sah wuduk, maka tak sah sembahyang. Dan wuduk juga berkaitan juga dengan najis. Kena tahu bagaimana najis dan juga hukum-hukumnya, termasuk macam mana cara nak membersihkan tempat yang kena najis, sama ada pakaian, sama ada tempat sembahyang, hatta rumah kita lah. Sebab rumah kita ni, kalau rumah orang yang dah kahwin kan, yang dah ada keluarga, ada anak kencing berak kan ke atas lantai dan sebagainya, maka kena tahulah cara mensucikan tempat yang kena najis. Bukan mensucikan najis, najis tak boleh suci. Tempat yang kena najis. Itu untuk orang yang dah kahwin, orang bujang senang sikit kan, tak ada anak, tak ada isteri, hidup bahagia kan. Bahagia seorang-seorang. Kalau betul lah bahagia kan. Itu dia. Jadi maknanya dia berkaitan, saling berkaitan. Sebab itulah sebenarnya permulaan khusyuk dalam sembahyang ni dia bermula daripada wuduk. Dan nak dapat khusyuk dalam wuduk ni dia berkaitan dengan tadilah. Air, najis dan sebagainya. Maka tak heranlah bila wuduk tidak sempurna, maka sembahyang pun jadi tak khusyuk. Sembahyang menjadi tak khusyuk, tak sempurna. Yang membimbangnya
Bila wuduk tidak sah, maka sembahyang pun tidak sah. Sebab tu lah buat wuduk ni kena ambil berat sangat. Kena ambil berat. Sebab dia melibatkan soal sah tak sah sembahyang. Jadi masa wuduk, kalau ingat dulu masa kita belajar kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Ghazali, Habis ada sebut bahawa nak dapat khusyuk dalam sembahyang, dia mesti bermula daripada khusyuk masa wuduk. Sebab itulah wuduk kita dimakruhkan bercakap-cakap, bahkan disunatkan berzikir, berdoa di sepanjang wuduk. Imam Ghazali ajar kalau basuh tangan ada doa dia, basuh muka ada doa dia, sapu kepala ada doa dia, basuh kaki ada doa. Ini semua nak bawa kepada supaya kita khusyuk dalam berwuduk, dan insya-Allah dia akan membawa kepada khusyuk dalam sembahyang. Sebab tu lah bila nak khusyuk dalam sembahyang ni dia berkaitan. Wuduk yang khusyuk, lepas wuduk kita sunat sembahyang qabliyah 2 rakaat supaya kita dah bawa hati kita ni, jiwa kita pada sembahyang. Kemudian barulah kita dapat sembahyang kat masjid surau berjemaah. Kemudian barulah sembahyang, maka semua tu akan bawa kepada khusyuk. Kalaulah sekadar kita nak khusyuk dalam sembahyang fardu kita, orang kata dengan terjah je kan. Main terjah. Wuduk pun kelang kabut, sembahyang pun kelang kabut, maka susah nak dapat khusyuk. Akan susah dapat khusyuk. Jadi dia nak dapat khusyuk dalam sembahyang tu, dia ada dia punya, orang kata apa, dia punya ABC lah dia, abjadiyat. Dan bermula daripada wuduk sendiri. Baik, yang ketiga termasuk di dalam perkara yang perlu kita kerjakan dengan mengetahui dan dikerjakan supaya dapat kesempurnaan dalam sembahyang ialah pakaian. Ini semua preparation lah, preparation, persiapan menjelang kita sembahyang tu sendiri. Jadi bila sebut pakaian ni, kerana firman Allah Ta'ala, kenapa pakaian ni mesti kita titik beratkan? Sebab ada juga setengah orang anggap sembahyang ni asalkan tutup aurat je. Anggap sekadar ambil tutup aurat cukup lah. Jadi pandangan tu sebenarnya tak tepat lah. Pandangan tu tak tepat. Kenapa? Kerana firman Allah Ta'ala, Auzubillahi minasyaitonir rajim, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ayat ini dimulakan dengan apa? Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Khuzu, ambillah zinatakum, zinah ni zinah, kata zinah ni maknanya perhiasan. Asal maknanya adalah perhiasan. Dan dalam konteks ayat ni ialah pakaian. Pakaian ni maknanya pakaian ni satu perhiasan. Inda kulli masjid, setiap kali berada di tempat sembahyang. Bila sebut masjid tempat sembahyang, kalau kita nak kaitkan dengan ayat ni, apa guna, apa motif kita tempat sembahyang kalau bukan untuk sembahyang? Maknanya ayat ni membawa maksud setiap kali nak sembahyang, pergi tempat sembahyang, maka ambillah pakaian yang berupa zinah, perhiasan. Dan masjid di sini dalam bentuk yang umum, nakirah, masjidin, masjid, kulli masjidin. Maknanya tak termasuk dah, mungkin tempat sembahyang tu ialah dalam rumah kita. Sembahyang dalam bilik ke, atau tempat sembahyang juga. Ataupun di luar rumah. Ataupun di masjid, masjid yang secara khususnya masjid lah. Masjid qaryah ke, masjid jami' ke, surau dan sebagainya. Itu semua dikatakan masjid, tempat sujud. Tempat sujud maknanya tempat sembahyang. Jadi kalau kita fahami perkataan zinah, perhiasan, maka mestilah kita ambil pakaian yang berupa perhiasan. Memang syarat utamanya adalah menutup aurat yang sempurna, baik lelaki maupun perempuan. Tapi maknanya kalau sekadar tutup aurat ni dia tak cukup. Dia tak cukup menjadi zinah, menjadi perhiasan.
Contoh orang lelaki lah, orang perempuan mungkin aurat dia semua badan ya, kecuali muka, tapak tangan. Memanglah dia akan pakai pakaian yang yang menutup aurat lah, yang sempurna kan. Tapi kalau orang lelaki contohnya, kalau dah sekadar pada pemikiran dia tutup aurat dia, cukup tutup aurat, maka dia mengambil sikap yang bermudah ataupun tak mengambil berat tentang pakaian sebagai perhiasan, memang masalah lah. Datang ke masjid contohnya pakai kain pelekat je, tutup antara pusat dengan lututnya. Cukup dia kata ni tutup aurat ni. Sedangkan badan terbuka ke, nampak bulu dada, nampak bulu bulu ketiak, nampak bulu roma kat tangan, semua benda-benda yang sebenarnya memalukan, mengaibkan. Walaupun bukan aurat tapi mengaibkan. Sebab itulah dari segi penggunaan akal pun bila kita baca ayat ni, maka ianya dipahami bahawa zinah ni satu perhiasan yang bila orang pandang satu yang cantik, yang menjadi perhiasan. Sebab itulah bila kita semayang, sewajarnya kita ada pakaian semayang kita. Kalau kita pergi kerja pun pakai pakaian yang kita dah letak dalam kepala kita, pakaian kita ni adalah untuk boleh semayang, boleh digunakan untuk semayang. Barulah maknanya dia menepati khuzu zinatakum. Maknanya pakaian yang bersih, pakaian yang cantik, pakaian yang ada wangi-wangian, kan? Janganlah pakai yang busuk kan, yang mengganggu orang sebelah dan sebagainya kan. Jadi ini yang kita kena faham ayat ni dan juga konteks ayat ni. Abi, terputus dari sini. Terputus sekejap. Apa salah terputus? Hujan. Okey, jadi maknanya, jadi ini sikap lah. Kecuali lah memang katakan kita memang bukan tak ada pilihan kan. Kita camping ke, kita masuk hutan ke, itu lain lah kan. Kadang-kadang yang tertentu. Tapi dalam keadaan biasa ni, kita dapat duduk rumah, duduk pergi kerja dan sebagainya, maka sewajarnya lah kita kena ambil berat juga tentang pakaian untuk semayang. Maka sebab itulah bila kita contohlah kita pakai jubah dan kain pelekat. Dia bukan isunya itu sunnah Nabi sebenarnya. Isunya ialah pakaian tu memang cantik. Tutup aurat yang sempurna kan. Itu je. Daripada kita contohnya pakai seluar yang ketat, setengah orang suka pakai track bottom di semayang kan. Track bottom ni kan ketat, nampak bentuk. Walaupun sah tapi makruh sebenarnya. Makruh sebab menampakkan bentuk kan. Jadi benda-benda ni lah kita kena ambil perhatian. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis Abu Daud menyebut ilbasu min siyabikum al-bayad. Pakailah pakaian yang berwarna putih. Ini yang antara sunnah Nabi lah. Nabi suka pakaian warna putih. Fa innaha min khairi siyabikum, sebab ianya adalah di antara pakaian kamu yang baik. Maknanya ada lagi pakaian-pakaian lain yang baik lah. Dan Nabi sambung lagi, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah orang yang mati di kalangan kamu dengan pakaian yang berwarna putih. Sebab pakaian putih ni dia bersih, nampak kotoran kalau ada kotoran, dan dia mengingatkan kita tentang kematian. Bukanlah bermakna tak boleh pakai lain-lain, boleh. Tak ada masalah pakai lain. Nak ceritanya pakaian tu dia ada efek, ada kesan dari segi kerohanian tu sendiri. Baik, yang keempat, memelihara setiap waktu sembahyang daripada 12 perkara yang
kita kena tahu dan kita kena kerjakan untuk menyempurnakan sembahyang kita ialah memelihara setiap waktu sembahyang. Kita dah bincang sebelum ni kan, hafizu ala salawat, peliharalah sembahyang 5 waktu, maka bermula dengan memelihara waktu sembahyang. Sebab itulah untuk memelihara waktu sembahyang kita kena tahulah waktu setiap sembahyang tu. Itu dia punya prasyaratnya. Maknanya kita latih diri kita supaya ambil berat tentang waktu masuk sembahyang. Subuh pukul berapa, Zuhur pukul berapa, Asar pukul berapa, supaya dia motivate kita untuk dapatkan awal waktu. Basic memanglah sembahyang tu on time. Sembahyang dalam waktunya, on time. Dalam waktu ni maknanya daripada masuk waktu sembahyang hinggalah antara masuk waktu sembahyang hinggalah habis waktu sembahyang, sesuatu sembahyang tu kan. Itu prinsipnya on time. Tapi yang terbaik ialah di awal waktu. Islam meletakkan kelonggaran period, maknanya tempoh sembahyang ni sebab meraihkan memang manusia ni dia ada background macam-macam. Ada yang bekerja, ada yang kerja jadi Pak Gad, ada yang kerja jadi petani, ada kerja jadi cikgu, tengah-tengah ngajar, baru masuk period pertama, masuk baru 10 minit, dah azan contohnya. Takkanlah nak tinggalkan kelas kan, kena habiskanlah kelas dulu. Jadi benda-benda itu dalam perhatian syariat. Syariat memerhatikan perkara ini. Ini rahmat Allah Ta'ala. Namun kita kena faham di sana ada kelebihan di awal waktu. Jadi 5 waktu ni mungkin tak semua waktu. Contohlah ada waktu yang memang takkan clash dengan apa-apa pun. Contoh waktu subuh kan. Waktu subuh ni takkan clash dengan kelas, takkan clash dengan tutorial, takkan clash dengan lecture, takkan clash dengan apa pun. Semua clash dengan tidur kita je lah. Jadi itu tak jadi alasan. Tak jadi alasan. Mungkin maknanya kalau waktu-waktu lain tu, contoh waktu Zuhur ke kan, itu mungkinlah clash dengan waktu pejabat, clash dengan waktu kelas dan sebagainya. Tapi waktu subuh, maka waktu-waktu lain tu Zuhur, Asar mungkin kita clash, tapi sembahyang on time tu penting. Cuma waktu subuh ni tak clash dengan apa-apa, clash dengan tidur kita, maka kita ajarlah supaya tidur ni tak clash dengan tidur kita tak mengganggu kita nak dapatkan awal waktu. Sebab sembahyang subuh ni bila kita dapatkan awal waktu, banyak sangat kelebihan dia. Sebab itulah dalam ranking sembahyang 5 waktu ni, sembahyang berjamaah terutamanya, maka sembahyang paling afdal ialah sembahyang subuh berjamaah. Itu paling, dan sembahyang subuh hari Jumaat, berjamaah waktu hari Jumaat itu yang lebih afdal lagi. Dan disertai dengan solat sunat subuh. Solat sunat subuh ni lah solat sunat subuh, solat sunat rawatib yang paling afdal sekali berbanding dengan semua 4 waktu yang lain. Sebab itulah sewajarnya lah kepada ahli-ahli gerakan Islam, ahli jemaah Islam, kita lah terutamanya, yang hidup dalam lingkungan circle dakwah ni, maka usahakanlah supaya waktu subuh ni mesti kita di surau ataupun di masjid. Usahakanlah. Usahakan maknanya mungkin hari ni katakanlah sibuk sangat. Kadang kita tak sibuk pun subuh ni sebenarnya kan. Tak ada siapa sibuk, ada orang buat meeting ke? Aizat ada auditor apa? Kerja audit ni meeting subuh ke? Tak ada kan? Tak ada rasanya. Jadi oleh kerana itulah sewajarnya lah kita usahakan sebab kelebihan subuh ni terlalu banyak. Baik. Yang kelima, daripada 12 perkara yang kita kena tahu dan kita kerjakan untuk menyempurnakan sembahyang ialah menghadap kiblat. Yakni menghadap arah kiblat, iaitu arah Kaabah. Bagi orang yang dapat melihatnya, maknanya menghadapkan dada kita, menghadapkan dada tepat kepada zat Kaabah tu. Ini untuk orang yang berada di depan Kaabah lah, yang dapat melihat Kaabah.
dan menghadap ke arahnya bagi orang yang tidak dapat melihatnya. Dan dimaksudkan sini menghadap kiblat ni ialah dada menghadap kiblat. Bukan muka. Kalau muka menghadap kiblat, dada menghadap tempat lain pun tak sah juga. Sebab menghadap kiblat ni dia akan mempengaruhi beberapa perkara yang lain. Pertama, contohnya mempengaruhi sah atau tidak sah ketika takbiratul ihram. Sebab syarat sah takbiratul ihram ni mesti menghadap kiblat. Dan dia juga menentukan sah tak sah rukun qiyam, rukun berdiri. Dan juga dia melibatkan sah tak sah niat. Niat mesti ketika menghadap kiblat. Dan juga dia menentukan sah tak sah ketika baca Fatihah. Tengok dia nampak arah menghadap arah kiblat tu satu je, tapi sebenarnya dia berkaitan dengan takbiratul ihram, sah tidak sah, berkaitan dengan niat, dan berkaitan juga dengan qiyam, berkaitan juga dengan Fatihah. Semua tu mesti dalam keadaan menghadap kiblat. Bahkan semua sekali pun, termasuklah rokok ke, i'tidal ke, hinggalah salam. Sehingga salam. Semua tu dipengaruhi dipengaruhi oleh menghadap kiblat. Jadi sebenarnya dia mengajar kita supaya kita fokus ibadah kita ni ialah menghadap Allah Ta'ala. Itu sebenarnya yang dididik dalam jiwa kita. Sebab hidup kita mesti fokus. Fokus pada siapa? Fokus pada Allah. Itu yang kita minta doa, ihdinas siratal mustaqim. Itu fokus kita pada Allah. Itu yang kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan kepadanya lah kita akan balik. Kepadanya lah kita akan balik. Jadi menunjukkan itu fokus. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku, ibadat aku, hidup mati aku lillah. Semua itu menunjukkan fokus. Jadi dia mendidik supaya jiwa kita orang beriman ni fokus pada Allah. Itulah siapa yang hati dia tidak fokus pada Allah, maka dia akan menyeleweng. Jadi trendingnya kat mana? Trendingnya dalam semayang. So semayang ni dia train kita, dia ajar kita supaya fokus. Hidup kita, ibadat kita semua kita fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam daripada perkara yang kita kena tahu dan kita kena kerjakan untuk kesempurnaan semayang ialah niat. Iaitu niat tu qasad. Qasad ni maknanya qasad ni maknanya penyenghajaan. Penyenghajaan. Sengajalah menyenghajakan. Mengerjakan sesuatu. Maknanya kita buat suatu kerjaan tu dengan sengaja. Bukan terpaksa, bukan tak sengaja. Tu dia. Katakan tak sengaja lah. Itu tak termasuk dalam qasad. Ataupun kita terpaksa. Itu bukan termasuk, bukan qasad. Qasad ni menggambarkan sengaja penyenghajaan yang atas kerelaan dan atas kesedaran. Kefahaman dan kesedaran. Sebab itulah bila kita niat, usalli pada zuhri contohnya, kita tahu kita semayang. Kita tahu kita ni nak semayang. Itu yang dikatakan qasad. Penyenghajaan dalam keadaan sedar, dalam keadaan tahu, tak ada paksaan, bukan tak sengaja. Itu yang dikatakan qasad. Pentingnya qasad ni ataupun niat ni, qasad sebagai salah satu unsur dalam niat ialah sebenarnya untuk mind setting lah. Sebenarnya untuk mind setting sebenarnya. Supaya kita sedar apa yang kita buat. Ibadat yang kita buat, kita sedar.
Jangan kita beribadat dan kadang kita tak sedar diri. Kadang-kadang tak sedar diri kan. Sebab bila kita beribadat, kita sedar bahawa kita ni hamba Allah yang beribadat kepada Allah. Itu poin dia. Sebab itulah bila kita niat dalam sembahyang, bila berniat saja maknanya kita telah masuk dalam satu ruang yang kita dengan Allah. Kita dah pisahkan dalam bahasa kitab Munyatul Musadi ni di awal-awal dulu, maknanya kita dah inqita, maknanya kita dah putuskan dengan hubungan luar. Dia punya sempadan mana niat lah. Kat niat tu yang kita putuskan semua hubungan kita luar, segala bonding, segala keterikatan, segala hubungan dengan luar ni kita putuskan. Baik dengan kerja kita, baik dengan dunia kita, baik dengan anak isteri kita, baik dengan perniagaan kita, baik dengan makan minum, semua kita putus. Itu dia katakan inqita. Tempat putusnya ialah kat mana? Kat niat. Kalau kita tak ada qasad ni, kita tak setkan minda kita, jiwa kita bahawa aku semayang ni, itu yang kita akan terbawa-bawa. Kita bawa semua dunia kita dalam semayang. Lepas itulah pentingnya qasad. Macam Abi biasa sebut, bila kita nak puasa kan, kita tahu kelebihan berlapar ni kan. Berlapar kita tahu. Bukan sekadar soal diet. Berlapar ni dari segi agama pun banyak nilai dia. Sebab berlapar ni adalah tabiat orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh tu tabiat dia suka berlapar. Sebab bila berlapar ni dia melemahkan nafsu, dalam masa sama menaikkan kekuatan roh tu sendiri. Ini berlapar. Jadi, tapi untuk kita nak berlapar lah, kalau tanpa niat puasa memang susah. Tambah kita orang zaman sekarang ni kan, makanan keliling pinggang, bukan sekadar makanan keliling pinggang, duit keliling pinggang. Kalau makanan keliling pinggang pun tak ada duit, tak dapat dia kan. Duit senang, kita senang dapat duit. Kalau bab makan ni kita senang berbelanja kan. Sama ada belanja diri kita atau belanja orang lain. Maka di situ lah cabarannya. Kalau bila tak berniat puasa. Tapi bila kita berniat puasa, nampaklah, bila kita berniat puasa saja, kita putuskan semua tu. Putuskan semua orang kata hubungan makan. Kita akan rasa lebih mudah. Kita akan rasa ada kekuatan nak berlapar. Sebab kita puasa. Habis kalau tak puasa tu memang, bila tak puasa saja, kita punya nature pemikiran kita, nature tubuh kita ni, dia akan berbeza. Pukul 8 pagi dah lapar sangat. Pukul 10, 11 dah lapar lagi. Pukul 2 dah lapar lagi. Petang pukul 3, pukul 4, 5 dah lapar lagi. Malam lapar lagi. Tengah malam lapar lagi. Itu dia berubah kan. Bila tak ada niat. Tapi bila niat tu menguasai, kita nampak sepanjang hari pun kita boleh menahan diri daripada makan dan minum. Itu pentingnya niat. Maka begitulah dengan sembahyang. Pentingnya niat dalam sembahyang. Kerana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu sah dengan niat. Sah dengan niat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, yang ketujuh, takbiratul ihram. Wallahu a'lam bissawab. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Amin. Yang mana yang kedua, yang ketiga? Yang ketiga kan? Ya, 3B. Yang ketiga iaitu daripada beberapa perkara kita wajib memelihara hati kita ni daripada segala kelakuan yang dicela dan menghiasi hati dengan segala kelakuan yang dipuji. Kenapa? Yang pertama kita dah bincang sebelum ni,
Sebab Allah Ta'ala ni, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kamu. Ya, kedua, sebabnya Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala memandang, menilai dengan pandang penuh rahmat pada hati-hati, pada hati-hati kamu. Ini masuk yang ketiga. Kenapa? Bahawasanya jantung itu ataupun qalbun raja bagi segala anggota. Maknanya raja segala anggota hati ini, dialah yang menguasai, dialah yang mengawal, dialah yang mengarah anggota-anggota yang lain dalam badan kita. Center dia mana, headquarters dia mana, markah dia mana, jantung kita ataupun hati kita. Ini dalam konteks perbahasan kita ni hati lah. Hati yang rohani tu, bukan jantung kita yang fizikal tu. Hati yang rohani. Imam Ghazali kata, hati ni ialah malikun muta', raja yang ditaati, wa ra'isun muttaba', pemimpin yang diikuti. Raja yang ditaati dan pemimpin yang diikuti. Itulah hati kita. Sebab itulah kata pepatah Melayu, nak, kalau nak, 1000 daya. Jadi nak tu mana datang? Nak tu daripada hati kita lah. 1000 daya. Kalau nak. Tapi kalau tak nak, 1000 dalih. Kalau hati kata tak nak, maka 1000 dalih yang akan keluar. Tapi kalau hati kita nak, 1000 daya, 1000 usaha yang akan keluar untuk nakkan benda itu. Maka itulah yang dikatakan peranan raja dalam diri kita. Dan juga segala anggota itu mengikut ia akan perintah rajanya. Kalau hati ini hati yang bersih, maka dia akan tunjuk, dia akan suruh kepada perkara yang bersih-bersih. Kalau hati ni hati yang baik, maka dia akan suka kepada benda-benda yang baik. Kalau hati kita rasa manis beribadah, maka dia akan sentiasa mendorong kita kepada ibadah. Inilah hati kita. Tapi kalau hati ni penuh dengan kotoran, maka dia akan suka benda-benda kotor. Kalau hati jahat, penuh dengan sifat-sifat jahat, maka dia akan sentiasa mendorong kepada kejahatan. Kalau hati kita banyak penyakit, maka dia akan mendorong diri kita berpenyakit. Berpenyakit dalam kehidupan kita lah. Itu dah kena faham peranan hati itu sendiri. Lepas tu orang Melaka dulu-dulu lah dia suka sebut apa, hati mau baik ber, kan? Hati kena baik ber. Sebab hati yang baik ber ni, hati yang baik dia akan mendorong, menunjuk kepada kebaikan. Pentingnya hati. Tapi hatilah yang paling banyak masalah. Masalah hati kan. Sebab apa banyak masalah hati? Yang ni perkara yang kita tak sedar. Kita banyak tak sedar diri sebenarnya. Kan? Itulah punca. Manusia banyak tak sedar diri. Sehingga dia tak sedar kotornya hati dia. Dia tak sedar banyaknya sifat-sifat mazmumah yang tercela dalam hati dia. Sebab dia tak sedar. Tak sedar diri dia. Macam mana nak sedarkan diri? Mesti dengan belajar. Sebab bila kita belajar, yang kita nak dalam belajar ialah ilmu. Bila kita nak ilmu, ilmu ni datang daripada Allah. Allah yang beri ilmu. Bila ilmu tu datang daripada Allah, maka ilmu tu ilmu yang ada dalam ilmu tu ada petunjuk, ada hidayah. Hidayah dalam ilmu ni dia akan membuka. Dia akan infitah, dia akan membuka, dia akan insyirah, dia akan insyirah ni maknanya melapangkan dada kita. Dan juga dia akan infisah, yakni
meluaskan jiwa kita. Ini ilmu. Kesan cahaya hidayah tu, cahaya ilmu tu, dia akan bawa hidayah yang membuka hati kita, melapangkan jiwa kita dan meluaskan jiwa kita. Itu ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dia akan sedar diri. Barulah dia nampak diri dia. Tapi kalau dia tak belajar ilmu, tambah dia tak terfikir pun nak belajar ilmu, dia tak rasa nak pun belajar. Itu semua hijab lah, hijab yang menabir hati kita. Menabir hati kita sebenarnya. Baik. Dan apabila baik jantung itu, hati itu nescaya baiklah segala anggota. Dan apabila jahat ia, hati, nescaya jahatlah segala anggota. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Kuat hadis ni. Bila kuat hadis ni, kita kena ambil perhatian lah. Ambil perhatian sebab dia hadis yang Syaikhan ni, dia jatuh nombor 2 lah daripada Quran. Quran daripada Allah. Bila hadis-hadis yang sahih yang begini memang kita kena ambil perhatian. Apa artinya? Bahawasanya ada dalam tubuh itu, iaitu tubuh manusia lah, sepotong daging. Apabila baik ia daging tu, nescaya baiklah oleh tubuh itu semuanya. Dan apabila binasa ia daging tu, nescaya binasalah oleh tubuh itu semuanya. Jaga-jaga, dan iaitu jantung. Jantung di sini ialah al-qalb, hati lah, hati rohani yang kita sedang bicarakan. Ini bermakna ayat ni, hadis ni mengajak kita supaya fokus, supaya alert, supaya take care dengan hati kita ni. Betul lah disebut ujung pun, ala wahiyal qalb. Ala ni maknanya di sini sebagai orang kata nak menarik jiwa kita yang membaca ni supaya berhati-hati, ambil perhatian dengan perkara ni. Kenapa? Sebab kalau kita tak ambil perhatian, maka hati itu boleh jadi rosak. Bila hati itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Maknanya kalau hati itu jahat, hati itu buruk, hati itu mengandungi segala bentuk kotoran, segala bentuk dosa, segala bentuk sifat-sifat yang mazmumah, maka dia akan mempengaruhi keseluruhan tubuh. Tangan suka buat benda jahat, lidah cakap benda jahat, mata pandang benda jahat, telinga suka dengar benda jahat, dan kaki pergi tempat jahat, semua jahat. Bila jahat maknanya banyak dosa, dan bila banyak dosa tak bertaubat, neraka, wala'iyazulillah, binasa lah. Binasa. Tapi orang yang alert dengan hadis ni, yang ambil perhatian dengan hadis ni, maka dia akan jaga hati dia, supaya jaga hati dia sentiasa dalam keadaan soleh. Soleh ni yang dikatakan orang soleh. Apa makna soleh? Soleh ni baik. Macam mana orang tu jadi soleh? Sebab hati dia soleh. Macam mana hati tu soleh? Ada iman, ada takwa, ada ilmu, ada sifat-sifat yang mulia. Barulah dia soleh. Barulah dia jadi soleh. Bila hati soleh, barulah seluruh anggota pun jadi soleh. Hidup dia jadi hidup yang soleh. Sebab itulah beramal dengan amal soleh ni, ini perkara yang yang akan menjadikan kita sangat beruntung. Sangat beruntung. Kalau orang yang tidak beramal dengan amal yang soleh, sangat rugi. Innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat. Manusia semua rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu datang kemudian selepas amanu kan, lepas beriman. Sebab
Habis beri contoh lah, iman inilah yang mendorong kita beramal. Contohnya bulan puasa kan. Bulan puasa ni cerita pasal pahala, cerita pasal syurga, cerita pasal keberkatan, mubarak keberkatan. Jadi benda-benda ni semua benda gaib. Pahala mana kita pernah nampak kan? Kita pun tak tahu semayang kita ni ada pahala tak ada pahala. Tak ada orang tahu. Daripada kecil dia semayang sampai hari ni, berapa banyak dia semayang kan, dia tak tahu yang semayang mana yang Allah Ta'ala terima yang ada pahala. Kita tak tahu. Patutlah pahala ni benda gaib. Orang beriman dia yang percaya ada pahala. Maka bila dia beriman bahawa pahala ni ada, itu yang dia kejar pahala. Dia tahu semayang subuh berjemaah, semayang subuh tu besar pahala, semayang subuh jemaah. Dia tahu semayang sunat subuh tu besar pahala. Dia tahu baca Quran, tadarus dalam bulan puasa besar pahala. Dia tahu tarawih besar pahala. Bukan sekadar tahu, dia beriman, dia yakin. Barulah dia, itu yang dia terdorong untuk beramal soleh. Betul, iman dan amal soleh ni berkaitan. Tapi orang yang tak ada iman atau orang yang lemah iman, maka dia lemahlah nak mengejar pahala. Sebab pahala ni tak nampak. Pahala ni benda yang bersifat gaib yang kita kena percaya je. Begitulah dengan syurga, dengan akhirat dan sebagainya, itu semua benda-benda gaib yang tak boleh nak dikaji berdasarkan kajian saintifik di makmal kan. Jadi yang sebab itulah orang yang beriman kan, yang keimanan tu mendorong dia, merubah dia, menjana dalam hidup dia, perubahan dalam jiwa dia, dalam amalan. Ini memang orang hebat lah. Allah Ta'ala sangat hargai. Sebab itulah di akhirat orang yang ada iman ni Allah Ta'ala hargai sungguh. Tapi nak beriman kat dunia, kat akhirat besok dah tak ada. Dah tak ada cerita dah nak beramal saleh ke, nak beriman, tak ada dah. Sebab akhirat tempat kita menerima balasan. Nak beriman ke, nak beramal saleh ke kat dunia. Itu kena faham. Baik, dan apabila baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota. Itu menjadi sebab. Jadi oleh kerana itulah kalau nak jadi baik, maka kena baikkan hati. Baikkan hati maknanya kena jadikan hati kita ni salim. Salim maknanya selamat, sejahtera, sehat. Barulah dia akan membuahkan berbagai-bagai kemuliaan dalam hati kita. Dan apabila baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota, nescaya wajib atas kita. Ini bukan sunat, bukan harus ke tak ada, ini wajib. Nak selamat, wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikinya, membaiki hati dan memelihara hati daripada segala kebinasaan. Ingat, kalaulah kita tak sedar diri kita biarkan hati kita ni bergelumang dengan segala kotoran, bergelumang dengan segala sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela, bergelumang dengan dosa, bergelumang dengan macam-macam kejahatan hati kita ni, bimbang-bimbang ketika itu pula kita dicabut oleh Allah Ta'ala nyawa kita, wal'ayuzubillah, orang yang mati dalam keadaan begitu, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang kadang-kadangnya kita nampak orang baik, perangai nampak baik, contohlah kat dunia kan. Sebab baik ni orang boleh berlakon. Depan Facebook dia boleh berlakon baik. Masuk gambar kat Instagram boleh berlakon baik. Tapi kalau hati penuh dengan segala kotoran, sifat-sifat yang buruk, yang tercela, bergelumang waktu, berserabut dalam hati, bimbang-bimbang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyyazubillah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang keempat, bahawasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian. Wallahu a'lam bis-shawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil azim.